Terkini detik niaga, sentimen pelabur kekal positif terhadap prospek pasaran saham dan ringgit bersandarkan pemangkin dalam belanjawan 2025 minggu lalu. Menurut penganalisis, keyakinan pelabur turut dipacu inisiatif dan hala tuju kerajaan yang jelas. Ringgit dan juga prestasi Bursa Malaysia dalam masa terdekat dan juga pada tahun hadapan. Ini penting kerana kalau kita lihat secara keseluruhannya, belanjawan 2025 ini memberikan satu sebenarnya kerangka dan hala tuju yang jelas. Katanya strategi kerajaan untuk mengagihkan kekayaan negara juga mempamerkan kekuatan ekonomi Malaysia dalam jangka panjang. Tumpuan kepada sektor kritikal dalam konteks tempatan dan global turut memacu kenaikan mata wang tempatan dan pasaran saham. Selain itu, belanjawan yang mesra pelaburan dan perniagaan turut memberi kesan positif dengan aliran masuk pelaburan asing yang semakin tinggi. 371 projek perumahan sakit dan terbengkalai membabitkan 46,139 unit berjaya dipulihkan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Ia membabitkan nilai pembangunan kasar GDV mencecah lebih 44 bilion ringgit. Kita sekurang-kurangnya balance yang kita kena kejar lagi itu untuk mencapai sasaran yang sama. Kalau pencapaian yang lepas adalah 81 projek lagi. Kita ada 3 bulan lagi untuk pergi. Jadi tempoh tu masih panjang untuk kita usahakan. Dan kalau di sudut GDV saya kata tadi, kita dah pun melebihi sebab kita ada 4.78 bilion, melebihi daripada pencapaian tahun akhir tahun yang lepas. Setakat September lalu, 348 projek telah memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Sementara 17 projek yang berstatus lewat kembali menjadi lancar dan 6 projek terbengkalai dipulihkan. Sejak penubuhan Transforce projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai pada Disember 2022, sebanyak 823 projek perumahan telah berjaya diselesaikan, membabitkan hampir 100,000 pembeli rumah. Sementara itu, satu mesyuarat khas akan diadakan untuk menilai 113 projek yang dikesan terbengkalai di seluruh negara. Bantuan menerusi dana jaminan khas bernilai 1 bilion ringgit juga sedang dipertimbang bagi pemaju hartanah yang terkesan termasuk syarikat Hektar Aneka. Maknanya pemaju-pemaju tersebut mesti ada keupayaan untuk menyelesaikan hutang-hutang ataupun keperluan-keperluan kewangan yang mereka perlukan dalam menyelesaikan satu-satu projek perumahan. Kerajaan hanya bersedia untuk memberikan jaminan untuk membolehkan mereka mendapat bantuan daripada institusi-institusi kewangan yang sedia ada. Salah satu yang kita memang bantu adalah Hektar Aneka, Hektar Gombak Residence untuk pembeli-pembeli residensi Hektar Gombak. Betul? Tapi biarlah kami meeting dulu, kan ada beberapa perkara yang mesti disantuni dan dihalusi lah. Untuk rekod, residensi Hektar Gombak adalah antara projek rumah wilayah Persekutuan Rumah WIP yang berdepan kelewatan. Pembeli dijadual mendapat kunci Mei tahun lalu, namun dilapor terpaksa ditangguh susulan pandemik. Median upah bulanan sektor formal negara meningkat 5.6% Jun lalu kepada RM2,745 sebulan. Menurut Ketua Perangkawan, peningkatan ini dipacu momentum positif pasaran buruh dan prestasi kukuh ekonomi negara. Bilangan pekerja formal dalam negara turut meningkat 2% kepada 6.73 juta orang sehingga Jun. Pekerja formal lelaki dianggarkan lebih 3.7 juta orang sementara wanita pada 3 juta. Golongan lelaki dilaporkan menerima gaji lebih besar pada RM2,782 berbanding wanita. Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang melepasi median upah bulanan nasional. Bagaimanapun Kelantan, Perlis dan Sabah mencatatkan median upah bulanan terendah. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini susulan sentimen berhati-hati pelabur. Pada jam 5 petang, FBMKLCI susut 13.93 mata kepada 1,618.3. Kaunter rugi mendahului untung pada 656 berbanding 354, manakala 577 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Rakuten Trade Research, nilai dagangan harian di bawah purata kerana pelabur menunggu pemangkin pasaran baru. Dengan itu sekian laporan Urus Niaga. Salam hormat.